بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا يا الله Tuhan kami, ajarkan kepada kami yang kami jahil. Madzakirna ma nasina, mengingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a. Allah Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, amalan salihan mutaqabbal, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima. Warizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahu alaihi. Kami Allah Subhanahu wa taala berkata, ihbitu minha jami'an, turunlah kamu semua, yaitu Adam, Hawa dan Iblis, daripadanya daripada syurga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan adapun jika datang kepada kamu petunjuk daripada Tuhan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Lalu barang siapa yang mengikut petunjukku, maka tidak ada ketakutan bagi mereka, dan mereka sekali-kali tidak akan sedih. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, dan mereka-mereka yang telah kufur dan telah melakukan dusta terhadap ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka lah adalah golongan ahli neraka, dan mereka di dalam neraka itu kekal sampai bila-bila. Sadaqallahu alaihi. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 37 dan 38 dan 39. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bertemu di surah ini untuk kita sambung kuliah tafsir kita. Mudah-mudahan kuliah tafsir kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dalam kuliah lepas kita baca ayat 37 dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala sebut bagaimana Adam alaihissalam itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kalimat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah taala sebut dalam Al-Quran, terilhamlah oleh Adam alaihissalam dengan beberapa kalimat. Al-kalimat di sini ni merujuk kepada doa yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam. Apa kandungan doa tu? Doa tu berbunyi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah melakukan kezaliman kepada diri kami sendiri. Kalau kamu tak ampun dosa kami, nescaya kami daripada kalangan orang-orang yang rugi. Adam alaihissalam ni bila Allah Ta'ala hambat dia keluar daripada syurga, Adam alaihissalam ni dia sujud minta ampun dengan Allah. Dia minta ampun tu nangis-nangis, dia tak pernah angkat pun kepada dia. Dalam keadaan dia tak angkat tu lah Allah Ta'ala bagi ilham. Bagi ilham tu menyebabkan dia pun sebut ayat tadi. Bila dia sebut fataba alaih, Adam alaihissalam meminta taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala pun terima taubat kerana innahu huwat tawwabur rahim, kerana Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang sangat-sangat menerima taubat, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang bersangatan penyayang, Allah SWT. Yang ini kita dah kuliah lepas. Hari ini insya-Allah kita nak masuk ayat ke-38. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat 38, kata Allah, qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah SWT, kami berkata, ini Allah. Tadi setelah tengok ayat sebelum ni, Allah Ta'ala disebut bahawasanya Allah Ta'ala dah bagi tahu kepada malaikat, Allah Ta'ala dah bagi tahu kepada Adam, orang keluar dari syurga. Lepas tu Allah Ta'ala buat keluar cerita Adam AS di dunia. Adam AS di dunia, bila jatuh dekat dunia, dia sujud, dia minta ampun dengan Allah SWT, sampailah dia baca ayat kita sebut tadi kan. Lepas tu Allah Ta'ala buat keluar balik cerita lain, dan cerita tu macam mana kisah Adam AS dalam syurga
Dia buat keluar 2-3 cerita. Kaedah Quran ni, kita baca Quran ni bukan macam kita baca buku cerita. Kaedah baca Quran ni ada cara ni. Kalau kita baca cerita ni, baca buku cerita dia ada bab by bab. Kita baca buku ni ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 kan. Dan penceritaan itu, kalau bab 2 tu dia takkan cerita dah apa yang berlaku pada bab yang pertama. Bila kita baca bab yang ketiga tu, kita takkan jumpa dah cerita dalam bab yang pertama dan juga bab yang kedua kan. Itu kaedah buku. Allah Ta'ala, Quran ni bukan macam itu. Quran ni dia bukan cerita bab by bab tak. Quran ni dia bercerita ni kadang-kadang dalam cerita tu dia campur. Kejap dia cerita macam tu, lepas tu dia pusing balik. Kenapa dia pusing-pusing balik? Nak suruh kita ingat. Kaedah kita ni, kalau kita selalu ulang ni, kita jadi ingat. Kita takkan lupa. Jadi kalau kita baca Quran betul-betul dan kita faham betul-betul bahasa Al-Quran sebagai contoh, dan kita mengaji Al-Quran betul-betul mengaji ni, kita akan sebati Quran dalam jiwa kita. Sebab itu Allah Ta'ala bila disusun ayat tu, disusun kadang-kadang rasa cerita dah ni, dia cerita lagi. Bila banyak sekali ulang, dia akan lekat dalam jiwa manusia. Bisa takoror. Arab ada satu pepatah. Arab kata bila satu benda tu diulang-ulang, nanti dia akan jadi mantap. Ni orang kata kejap Kelantan itulah. Kalau kita sini dia mantap. Kita ambil kayu, kita pacak. Kalau kita pacak sekali tu, dia tak kuat lagi nak pacak, tapi kita pacak banyak kali. Pacak lah sekali dia akan mantap di dalam tanah tu kan. Serupa juga kaedah Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kuliah kita yang lepas dah cerita dah macam mana Allah Ta'ala perapat Adam AS keluar daripada syurga. Sekali lagi dia bagi tahu. Apa kata Allah? Qulna, kami ni kata Allah Ta'ala bagi tahu. Apa kata Allah Ta'ala? Ihbitu minha jami'an. Berambus kamu semua keluar daripada syurga. Allah Ta'ala perambat Nombor 1, Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebut kalimah ihbitu al-hubub. Ihbitu ni dia ada 2-3 terjemahan. Yang pertama makna al-ihbitu ni turun. Yang kedua maknanya berambus. Kalau kita datang rumah kita tak suka orang tu, kau berambus keluar. Bahasa Arab panggil ihbitu. Ihbitu berambus keluar. Segi bahasa Arab ni. Dia ada pula satu lagi, ihbitu ni, hubub ni maknanya nuzul, turun daripada atas kepada bawah. Faham ni di sini nak bagi tahu syurga ni ke atas. Syurga ni ke atas. Syurga ni bukan dekat mana tahu kita ingat bila bumi ni menghancurkan nanti, bila dia hancurkan bumi ni, rupa-rupa ni bumi telah bertukar menjadi syurga. Sebagai contoh tak. Syurga ni sebenarnya dah ada dah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah buat dah syurga. Allah Ta'ala dah buat dah neraka. Neraka tu dah ada dah. Sila hari bulan Allah Ta'ala buat syurga neraka ni sebelum Allah Ta'ala buat manusia lagi. Yang pasti dah ada. Dan Allah Ta'ala kalau kita baca dalam Quran, dia pernah sebut bahawasanya neraka itu uiddat lil kafirin, telah disediakan untuk orang-orang yang telah kafir. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawasanya neraka itu dah ada. Buktinya neraka ni dah ada malam Isra Mi'raj. Malam Isra Mi'raj tu Nabi Muhammad SAW yang pertama dia naik ke langit, nampak syurga kat atas kan. Dia naik ke langit jumpa dengan Allah SWT. Macam mana cara dia jumpa Allahu'alam. Tapi yang pasti memang ada pertemuan di antara Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala jumpa Muhammad naik atas jumpa dengan aku. Nak apa adalah satu projek mega aku nak bagi. Kenapa Allah Ta'ala ajak Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Antara sebab Allah Ta'ala ajak Nabi Muhammad naik Isra Mi'raj tu, Allah Ta'ala nak hiburkan kesedihan Nabi SAW. Sebab pada masa tu Nabi Muhammad SAW ni dapat tentangan yang hebat daripada orang kafir. Masa tu yang asalnya Nabi Muhammad SAW ni dipertahankan oleh 2 orang. Yang pertamanya Abu Talib, satu lagi nama Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi SAW. Meninggal Abu Talib, seminggu kemudian meninggal pula Siti Khadijah. Dua-dua ni meninggal. Dan dua-dua ni cukup disayangi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Talib tu orang yang Nabi Muhammad sayang, tiba-tiba meninggal dan keadaan tak beriman. Bila tak beriman, Nabi Muhammad sedih. Meninggal pula isteri nama Khadijah binti Khuwailid. Lagi sedih, double sedih. Bukan sekadar double sedih, bahkan bila Nabi Muhammad SAW balik daripada tanah perkuburan, ada orang pandai batu pula. Ada orang pandai batu pula pada Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi Muhammad kena balik batu, sedih Nabi itu berganda-ganda sedih. Jatuh, ditipu tangga, tercium pula tak ayam kat bawah. Ni pepatah Melayu yang mana reka lah. Orang Melayu sebut jatuh, ditipu tangga, dan tambah lagu, tercium pula tak ayam kat bawah. Maknanya kena lagi double lah. Lagi kena banyak dia punya ujian. Bila Nabi Muhammad banyak kena ujian, sedih Nabi SAW tu sampai satu tahap orang bercerita itu dia dikatakan sebagai amul huzni, tahun kesedihan. Tahun kesedihan Nabi SAW. Bila sedih sangat Nabi SAW ni, Allah Ta'ala ni tahu sedih Nabi Muhammad.
dikurangkan hingga jadi 5 hari. Satu. Yang keduanya, Nabi Muhammad SAW ni dia pergi ziarah syurga dan neraka. Dia ada lawatan macam calon-calon pilihan raya. Macam kita lah, calon pilihan raya kan, pada dia datang, tak pernah datang. Kadang-kadang ada sebaru-sebaru calon ni tak pernah jadi imam semayang, jadi imam. Ada perangai macam tu, ada. Kadang-kadang orang macam ni nak buat pun ada juga kadang. Dia tak pernah datang surau, tak pernah datang masjid. Tiba-tiba time pilihan raya datang lah masjid mamah ni. Kadang-kadang bila time calon-calon pilihan raya macam ni, dia datanglah untuk nak kempen pilihan raya. Lepas tu orang tak sempat nak komat, dia dah duduk depan jadi Pak Imam. Ni pasal dia Pak Imam. Nak duduk ke depan. Jadi orang belakang pun komat. Komat lah, bila komat dia pun jadi imam. Bila semayang maghrib, semayang Aisyah ataupun semayang subuh, bacaan dia kuat. Bila bacaan dia kuat, dia baca lah kuat. Bila kita ni baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, tapi disebabkan dia tu mangkuk ayun, dia mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah ni sunat baca, tapi baca dengan sin, bukan dengan kuat. Tapi dia baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, geramnya nak ambil input balik tak boleh. Mikir balik kan. Dia ada jenis orang kan. Itu jenis orang tak ikhlas lah tu. Dia datang masjid surau ni bila time pilihan raya. Lepas pilihan raya dia buat habis. Dia pun tak datang. Ini manusia terlepas. Kan ini manusia kan. Dan padahal bagi tahu, ziarah ni memang berlaku. Nabi SAW dia pergi ziarah dah syurga neraka gitu. Dia pergi tengok dekat neraka, dia tengok dia kata neraka ni pelik. Sebab ramai sangat di kalangan mereka tu adalah orang-orang perempuan. Neraka dia banyak sangat orang perempuan berbanding orang lelaki. Nabi Muhammad di balik kandung dia cerita dekat muslimat-muslimat. Dia bagi besar pada muslimat-muslimat. Beri alam sikit. Aku pergi ziarah syurga kita, aku pergi tengok ramai sangat orang perempuan. Muslimat dia pergi tanya pula, kenapa pula Rasulullah ramai sangat perempuan? Mulut tak boleh jaga, maki suami. Contoh, maki suami, queen control. Ada pula satu istilah yang disebut sebagai big mama. Contoh lah. Tapi nak bagi tahu tu benda tu memang berlaku. Nabi Muhammad SAW dia dah cerita dah benda tu dah berlaku masa Nabi Muhammad pergi ziarah ke neraka. Nabi Muhammad pergi ziarah pula syurga. Tengok syurga. Tengok syurga tu pula macam-macam nikmat ada. Dan Nabi SAW ni jumpa 2-3 perkara yang agak pelik. Antaranya Nabi SAW dia jumpa satu mahligai kepunyaan Umar Al-Khattab. Ada mahligai dalam syurga tu, dah ada mahligai. Mahligai siapa punya? Umar Al-Khattab. Ada pula orang yang tukang jaga syurga tu, dan tukang jaga tu perempuan. Nabi SAW bila tengok syurga, tengok ada pula perempuan, dia pergi tanya Jibril, siapalah Minah tu jaga tu. Katanya Jibril, kalau kamu nak kenal, mahligai ni kepunyaan Umar Al-Khattab. Perempuan ni pun bidadari syurga yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala untuk Umar Al-Khattab. Nabi SAW ni Syekh, bila dengar macam tu, tak tengok pada perempuan tadi, tak tengok tu pada mahligai Umar Al-Khattab. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW dia tahu Umar ni orang perempuan. Betul, orang ni Syekh kadang-kadang tengok dia garang, Umar ni garang. Tengok muka tu memang macam gangster lah. Tengok muka tu memang kaki pukul. Rupa-rupa dalam hati ada taman. Ramai macam tu kan, memang ramai. Dan jadi muka tengok, alamak muka ni muka kau, dalam hati ada taman. Tengok muka tu memang hebat, macam Awi Wings. Tengok muka, rupa-rupa bercinta, pernah bercinta dengan Era Fazira. Contoh kan, nak cerita je nak cerita Umar Khattab ni memang kita tahu dia ni Awi lah, standard Awi Wing ni. Tapi Awi tu pergi dah, pula tepi lah. Tak ada misal lain. Tapi yang penting dia garang dia garang. Dalam keadaan dia garang Umar Khattab tu, dia ada lemah dia sikit. Apa dia cuma perempuan. Nabi SAW ni, bila malaikat berkata, malaikat itu kepunyaan Umar, lepas tu ada perempuan pula dekat situ yang Allah Ta'ala telah sediakan bidadari ni untuk Umar Khattab. Nabi Muhammad tak tengok. Sebab apa? Rahikan cemburu Umar Al-Khattab. Apa lagi? Duk dengar tapak kaki Bilal dalam syurga, susah-susah bunyi berjalan kan. Nabi Muhammad SAW dia tak tengok Bilal berabak dalam syurga tu. Cuma sekadar dia dengar tapak kaki sak-sak tu kan. Dia bunyi tu, dengar cara tapak kaki, letak kaki, cara bunyi tu. Ini bukan orang lain, ini mesti Bilal berabak. Kita tanya pula Jibril AS, bukankah itu tapak kaki Bilal? Tanya Jibril AS, betul Jibril Bilal tu? Bilal hidup lagi dekat dunia tapi ada dalam syurga. Kita nak cerita hebat Nabi SAW punya, hebat Nabi Muhammad, bunyi tapak kaki pun dia kenal berkawan. Itu hebat Nabi SAW. Kita ni tak payah cerita bunyi tapak kaki, duduk jumpa macam ni kadang-kadang boleh tak ingat. Tak ingat Syekh. Duduk berjalan-jalan macam anak ni kadang-kadang bagi suka, bagi kuliah masjid surau. Aku kan macam ni lah, pakai jubah, pakai piak, duduk kat luar, pakai cap kadang-kadang. Nak cakap terang lah, anak kadang-kadang kat luar tu pakai cap,
pakai t-shirt, kadang-kadang pakai jeans, bukan kadang-kadang lah, selalu. Jeans tu memang selalu, t-shirt dengan cap di luar surau masjid. Bila kat mari surau pun jadi macam ni lah. Sebab kalau nak mari ceramah dekat sini pakai jeans, takut orang pakai lari. Ini yang faham ustaz pakai jeans hari ni kan. Jadi anak kadang-kadang kat luar pakai cap. Jumpa orang ni kadang dia tegur tu, dia nak fikir macam pernah jumpa tapi di mana. Macam pernah tengok kat mana ni. Dia tak teringat yang aku ni selalu duduk kuliah kat surau dia. Ada yang cerita ni memang berlaku. Bukan di orang lain, di orang surau ni lah surau-surau. Cerita ni. Cerita pasal anak tahu tu, anak rasa dia confused tu sebab anak tengok muka dia confused. Dia sembang, saya macam mana berkhabar, macam mana bulan raya kali ni okey ke tidak, cara soalan. Tapi cara sembang macam dia setengah fikir, kat mana aku jumpa Mamat. Dia tak tahu aku kuliah kat sini. Anak pun ingat dia kat mana aku jumpa kan. Dia sebab kita ni kurang rapat dengan kawan. Kita dengan kawan ni tak seperti mana Nabi Muhammad SAW dengan sahabat-sahabat. Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dia punya rapat sampai bunyi tapak kaki dia tahu. Ini Bilal kan. Tak boleh. Memang ada manusia begitu. Memang ada. Contoh kalau zaman dulu ada seorang nama Al-Imam Hasanul Banna. Imam Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna bukan Ustaz Hasan Basri. Itu orang lain tu. Tak boleh pakai tu. Yang kita sebut ni Imam Al-Hasanul Banna. Imam Hasan Al-Banna ni cerita dia. Dia jumpa seseorang. Nombor satu dia akan tanya nama kawan ni. Dia akan tanya, kau nama apa? Dia tanya. Nombor dua dia akan tanya, kau dah kahwin ke belum? Nombor tiga dia akan tanya, kau asal mana? Umur kamu dilahirkan bila? Ni antara benda yang dia akan tanya di awal pertemuan. Anak berapa orang? Dia tanya soalan-soalan sebegini. Lepas dia tanya dah, duduk tak lama, contohlah 20 tahun jumpa pula. Dia jumpa tu dia boleh tanya, dulu kamu ni nama ni. Kamu ni tarikh lahir sekarang bulan. Dan kamu ni pula, dulu ada anak 3 orang, sekarang berapa orang? Anak yang sebelum kamu sekarang ni kerja apa? Dia boleh tanya soalan tu walaupun jumpa 30 tahun akan datang. Nak curi tu dia rapat tau. Dia rapat di antara satu dengan yang lain. Siapa dia? Imam Hasan Al-Banna. Ada seorang lah ulama dulu lah. Ulama pun dulu tak ada lah. Dulu mana dalam 1920-an ni. Ini cerita orang nama Al-Imam Hasan Al-Banna. Kita up sikit, naik atas sikit. Zaman Nabi Muhammad SAW. Lagi hebat. Punya hebat di Nabi SAW. Bunyi tapak kaki pun dia boleh guna. Ada orang macam tu. Ada seorang kawan, orang buta, mata buta. Hebat tak hebat dia ni, yang buta ni. Dia cerita dekat anak. Dia boleh tahu, dia naik bas tu, bila bas tu sampai dekat kawasan rumah, dia boleh tahu itu sampai kat rumah ni. Naik bas ni, padahal dia buta. Dia naik bas, dia kata sampai dia pun pergi Tegal Loceng. Dia boleh tahu tempat Tegal Loceng tu dekat rumah ni. Anak tanya macam mana boleh tahu ni? Kawan anak tu nama Rosli ni mata buta lah. Anak tanya macam mana dia boleh tahu? Dia kata goyang bas. Anak kata bas tu goyang banyak kali dalam bas. Bas tu dia goyang kali tu. Dia naik langgar bumper lah. Tapi dia tahu goyang yang macam mana tu, yang ni dah sampai dekat rumah. Punya hebatnya kawan aku yang buta tu. Kadang-kadang kita berrespect dengan dia. Satu kes yang kedua, anak selalu pergi rumah dia. Anak akan tengok Nawal dekat air dia. Anak dah sampai sekat tempat, jam-jam tempat lah. Dia tak akan sebut tempat-tempat ni. Bila kita pergi parking bas tu, kita parking kereta kita tu. Kereta kita belakang, depan tu ada taxi, kereta kita, kereta orang lain. Dia ni bila sampai, dia boleh tahu kereta tu kereta kita. Dia pergi kat kereta kawan tu, dia buka. Bukan. Sampai kereta kita dia buka. Dia ketuk tinggal. Dia boleh tahu tu kereta kita. Punya canggih ni si buta. Kalau kita mengaku tak jumpa kereta tu. Nak bagi tahu dia macam mana dia telah memanfaatkan segala deria yang ada pada diri dia untuk memahami kehidupan dia di dunia. Nampak? Ada orang macam tu tau. Nabi SAW ni mata dia celik. Nabi SAW. Tapi dia punya penghayatan dia terhadap deria dia sampai bunyi tapak kaki Bilal pun Nabi Muhammad boleh tahu. Yang ni Bilal bin Muhammad. Nampak cerita kan? Cerita kawan. Bini bukan kadang-kadang. Tak kenal Syekh. Hari tu bini pakai tudung lain, hari tu pakai tudung lain. Tengok ke belakang, bini aku tidak. Dia boleh confuse. Bini aku tidak. Punyanya tak caknanya kita. Punya negara kita tak kuat untuk memahami seseorang. Nabi SAW tak. Itu Nabi SAW. Nabi SAW masa dia naik ke langit tu, dia pergi ziarah syurga. Faham dia naik ke langit tu, syurga tu ke atas. Dekat mana Allah Alam. Tapi yang pastinya syurga tu duduk ke atas. Disebabkan syurga ni ke atas, tak heran Allah Ta'ala ni kata kepada Nabi Adam AS. Allah Ta'ala kata kepada Hawa,
Kata Allah Taala, berkatalah kami, kata Allah Taala, ihbitu, turunlah kamu semua minha, daripada syurga, kata Allah Taala. Fahamnya syurga tu duduk dekat atas. Yang kedua, kenapa Allah Taala ni dia perambat Adam AS dengan Hawa ni daripada syurga? Soalan ni kenapa? Nak bagi tahu syurga ni tempat suci. Bila diletak ke atas, faham ni mulia lah tempat tu. Benda ni kalau orang kata orang atas, orang faham orang mulia. Saya ni orang atasan, bunyi pun lain. Betul? Saya ni orang atasan, maknanya orang ni agak mulia. Betul? Letak orang kanan pun dah kata orang mulia dah. Saya ni orang kanan pada bulan bin bulan. Wah, Pak ni Muhammad ni. Kalau sebut orang atasan, maknanya lagi hebat lah orang ni. Siapa dia orang atasan tu? Perdana Menteri contoh. Siapa dia orang atasan tu? Bini Perdana Menteri contoh. Siapa dia orang atasan tu? Orang yang boleh mengarahkan Perdana Menteri contoh. Contoh ni betul-betul, walaupun ada sebenarnya. Tapi nak bagi tahu bila sebut orang atasan ni fahamnya mulia. Syurga tu duduk kat atas, faham apa? Syurga ni mulia. Lagi double mulia ni syurga ni. Orang-orang kotor takkan ada kat sana. Orang-orang kotor ni tidak akan ada dekat sana. Orang-orang yang kotor dengan dosa tu takkan ada kat sana. Orang-orang yang ada kekotoran daripada sudut kesilapan yang dia telah lakukan terhadap Tuhan takkan ada kat sana. Nabi Adam AS dia telah melakukan kesilapan dengan Tuhan. Kita dah sebut dalam kuliah kita yang sebelum-sebelum ni, Nabi Adam AS memang buat silap. Tapi silap Nabi Adam AS bukan dikira sebagai dosa. Sebab ada silap yang melibatkan kepada dosa, ada silap yang tidak melibatkan kepada dosa. Kita buat silap saya kadang-kadang ada dosa tak dosa tau. Langgar lampu merah tak dosa walaupun silap. Langgar lampu merah ni silap. Mana boleh langgar lampu merah? Buktinya kalau langgar polis ada ke depan, kena saman. Goreng macam mana pun, segi undang-undang memang kena saman. Tiba-tiba polis tak ada saman, itu bukan masalah undang-undang, itu masalah belah kasihana. Tak apalah, lepas itu belah kasihana. Tapi segi undang-undang memang sah untuk disaman. Kalau kita kena saman, kita pergi fight pula dalam mahkamah, kita kata saman tu tak sah, tak boleh. Sebab memang kita langgar lampu merah. Tapi adakah langgar lampu merah itu sudah dikira sebagai dosa? Tak dikira sebagai dosa. Kalau orang langgar lampu merah Syekh dikira sebagai dosa, maknanya orang langgar lampu merah masuk neraka. Adakah orang langgar lampu merah dia masuk neraka? Berat lah. Itu bukan undang-undang Tuhan, itu undang-undang manusia. Undang-undang manusia nak ikut, tak nak ikut sudah. Tapi yang pastinya langgar lampu merah itu adalah satu kesalahan. Tapi salah itu dosa? Tak dosa. Tapi ada kesalahan yang menyebabkan pada dosa, ada. Nabi dulu pun ada buat silap. Nabi Muhammad SAW pun buat silap. Nabi Adam AS dulu pun ada buat silap. Tapi adakah silap Nabi dulu melibatkan pada dosa? Tak, dia tidak berdosa. Dan kita ni pula buat silap, ada yang melibat pada dosa, ada yang tidak melibatkan kepada dosa. Bila Nabi dulu dia buat silap tidak melibatkan kepada dosa, itulah yang dimasukkan dengan maksum. Tahu al-masmah maksum ni maknanya orang yang tidak melakukan dosa. Silap memang silap. Nabi Muhammad SAW dia bercakap dengan orang-orang besar kafir pada masa itu. Apa sebab Nabi Muhammad bersembang? Nabi Muhammad berhasrat untuk mengajak mereka kepada Islam. Dia ajak-ajak, syok nak bersembang. Dan Nabi Muhammad SAW ni beranggapan kalau orang besar masuk Islam, nanti orang bawah habis bukan masuk Islam. Kaedah dia senang. Kalau partai lompat parti, takkan orang biasa tak lompat parti. Jadi dia senang. Betul? Sebab kalau orang yang dah besar dalam satu parti pun boleh lompat parti, takkan kau yang kecil-kecil anak ni tak lompat? Bodoh sangat lah. Jadi kaedah ni kalau orang besar lompat, maka orang kecil pun lompat. Kaedah ni politik gitu. Dan memang undang-undang alam begitu. Sifat manusia pun begitu. Nabi Muhammad SAW ni dia fikir kau orang besar kafir ni. Kalau orang besar kafir masuk Islam, apa kata dia orang-orang? Habis masuk Islam kan? Nabi Muhammad pun fikir nak ajak orang besar masuk Islam. Nabi Muhammad sembang, jom masuk Islam. Dia ajak Islam, datang seorang sahabat putih, Abdullah bin Umi al-Maktum. Nak tanya hukum Rasulullah. Nabi tak layan. Kata Nabi SAW ni tak layan, menyebabkan Allah Ta'ala tegur kesilapan Nabi Muhammad SAW dengan turun satu surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Maknanya Nabi Muhammad SAW pun buat silap. Tapi silap Nabi tidak melibatkan kepada dosa. Adam AS buat silap tidak melibatkan kepada dosa. Tapi sifat apabila orang melakukan kesilapan, dia mesti ada implikasi, mesti ada kesan.
Kalau kita dilanggar lampu merah, implikasi apa dia? Kena saman antara dua. Kalau kita langgar lampu merah, antara implikasinya mungkin berlaku aksiden, pelanggaran. Bila berlaku pelanggaran pula, ada pula implikasi yang lain. Apa implikasinya? Kemungkinan kaki kita patah, mungkin kaki tangan kita patah, mungkin kita mati. Contoh kan? Maknanya dia ada implikasi-implikasi. Nabi Adam AS dia buat silap dengan Tuhan. Allah Ta'ala kata kau jangan makan buah khuldi. Dia makan juga. Silap tidak menyebabkan pada dosa, tapi ada implikasi. Apa implikasinya? Kau beramal keluar dari syurga. Implikasi kesilapan Adam AS. Dan bila Adam AS dia telah dihambat keluar, kita nak bagi tahu orang yang berdosa tak ada dalam syurga tau. Orang berdosa ni tak ada dalam syurga. Bukan sekadar orang yang berdosa tak boleh dalam syurga, orang yang melakukan kesilapan pun tak boleh dalam syurga. Disebabkan itu, orang ni kalau dia nak masuk syurga, kalau hidup dalam keadaan berdosa, dia perlu dibakar dulu dengan api neraka. Dah bakar, habis dah segala dosa-dosa kita bakar. Dah kira dah bersih betul-betul dah, baru boleh berhuni dalam syurga. Sebab apa? Syurga di tempat yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila syurga ni mulia, orang berdosa tadi duduk atas tu, orang yang buat silap macam Nabi Adam AS pun tadi duduk dalam tu. Disebabkan itu Adam AS telah melakukan kesilapan. Apa silap dia? Pergi makan buah khuldi. Bila silap pergi makan buah khuldi, Allah Ta'ala kata apa? Qulna bidu minha jami'an. Berhambus kamu semua daripada syurga. Allah Ta'ala disebut pula minha jami'an, semua rambat keluar semua. Apa maksud rambat keluar semua tu? Yang semua tu siapa dia? Yang pertamanya Adam AS, yang keduanya Hawa, yang ketiganya Iblis nak keluar. Iblis pun dah rambat keluar. Adam AS ni kalau kita buka lagi dalam tafsir, disebut Adam AS jatuh dekat Al-Hind, India. Kat India dia tu. Hawa pula jatuh kat mana? Hawa ni jatuh dekat Mekah. Iblis pula jatuh kat mana? Iblis jatuh dekat satu tempat yang disebut sebagai Babil, Iraq. Kat Iraq jatuh. Cerita dia. Jadi Adam AS jatuh dekat India. Nasib baik kalau jatuh dekat Tasik Puteri, macam contoh jatuh kat Tasik Puteri Kulit, confirm orang buat kempen belah raya. Modal kempen belah raya. Kalau bagi tahu jatuh dekat India, sujud minta ampun dengan Allah. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Nak cerita Adam AS. Bukan sekadar Allah Ta'ala hambat Iblis, Allah Ta'ala hambat Adam, Allah Ta'ala hambat Hawa, bahkan sifat-sifat yang buruk dalam hati Adam, sifat-sifat buruk yang ada pada Hawa dan Iblis itu sememangnya buruk pun dia hambat keluar. Syurga ni Syekh, dia tak ada tempat yang dikatakan sebagai projek pembodohan, tak ada. Walaupun dekat Malaysia berlaku. Malaysia ni antara negara yang banyak mengamalkan projek pembodohan. Dia nak bodohkan orang Melayu, dia nak bodohkan orang Cina, dia nak bodohkan orang India. Level itu adalah politik. Betul? Macam mana dia bodohkan tu? Kamu kena ingat, jangan undi parti pergian-pergian. Kalau kamu undi juga, nanti orang Melayu akan tertindas. Tengok pembodohan ni. Padahal kalau kita tengok di antara dua kerusi, antara PR dengan BN, kalau mau sebut pula. Contoh kan, antara dua kerusi ni, PR punya kerusi Melayu lagi banyak daripada kerusi PN. 144 dengan 136, mana lagi banyak? Kursi PR Melayu 144, yang ni 136, mana lagi banyak? Oh, yang tu yang kata 136 tu itu menjual bangsa Melayu, engkau jual Melayu. Kalau kira Melayu pula. Tapi kenapa dia kira orang juga? Projek pembodohan. Projek pembodohan ini tidak akan ada di dalam syurga. Jadi kalau nak masuk syurga, jangan terlibat dengan projek pembodohan. Itu poin dia. Jangan terlibat projek pembodohan. Syurga, syurga ni tidak ada apa yang dinamakan sebagai video lucak, tak ada. Malaysia berlaku dalam video kan. Betul lah bagi kita, politik Malaysia lah politik yang cukup banyak. Bukan sekadar banyak, tahap gaban pula. Betul. Ajak berdebat tak mau. Dah lah tak nak berdebat. Dia pergi kempen, dia kata kalau kita berdebat ini bukan budaya Islam, bafa dia. Tak ngaji kita baca Quran tu. Quran dia pergi sebut berdebat, berkacakanlah Quran cerita kan. Nabi Muhammad SAW berdebat, Nabi SAW. Apa lagi? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad, datangkan hujah kamu kalau kamu daripada kalangan orang-orang yang benar. Hujah. Debatlah apa lagi? Al-Imam Al-Ghazali dengan Imam Zamakhsyari berdebat 3 hari 3 malam berdebat Syekh. Berdebat dekat Masjid Baghdad 3 hari 3 malam. Nasib baik masa tu tak ada TV. Kalau ada TV, dalam TV berdebat.
Dekat Malaysia nak debat tak? Cerita berdebat. Tak datang nak debat satu.